di antara tempat yang confirm, di antara tempat yang pasti ada keberkatan Allah adalah rumah-rumah Allah. Masajid, rumah-rumah Allah. Maka orang yang nak keberkatan Allah, jangan pisahkan diri dia daripada rumah. Orang yang nak keberkatan Allah, jangan pisahkan diri dia, jangan jauhkan diri dia daripada masjid, daripada surau. Kerana masjid, surau itu adalah tempat yang sememangnya ada keberkatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal fitan ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Yang berbahagia tuan imam yang telah mengimamkan solat maghrib kita sebentar tadi, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa serta pegawai masjid, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini kita terus panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, Allah masih mengekalkan nikmat iman dan Islam. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberi nikmat kehidupan. Kita masih lagi hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menghirup udara pemilihan Allah. Kita masih lagi dapat bernafas dan kita belum menghembuskan nafas yang terakhir. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni Allah beri kekuatan pada kita semua. Dan Allah luangkan masa dapat sama-sama kita hadir. Berada yang kita di dalam masjid pada malam ni dengan tujuan untuk kita menyahut panggilan Allah. Dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah dan kita telah menunaikan solat maghrib berjamaah. Mengharapkan semoga ibadah solat kita itu benar-benar diterima oleh Allah dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan solat itu menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah dan menjauhkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Golongkan diri kita dan juga seluruh ahli-ahli keluarga kita dalam golongan orang-orang yang senantiasa mengerjakan solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Kita memohon pada Allah agar Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendirikan solat, muqimas salah. Wa min dzurriyyatina, dan kita memohon pada Allah agar seluruh anak-anak, cucu cicit kita, zuriat kita juga di kalangan orang-orang yang senantiasa mendirikan solat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ni Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang solat. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah dapat kita menyambung kuliah bulanan kita. Malam ini kita berada di malam yang ke-24 daripada bulan Sya'ban. Bulan yang ke-8 dalam takwim Hijriah. Besok 24 Sya'ban. Bermakna tuan-tuan 6 hari lagi. 6 hari lagi insya-Allah jika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, pasti kita akan bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Bulan yang sememangnya dinanti-nanti oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang di dalamnya ada keberkatan Allah, di dalamnya ada rahmat Allah dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan, diangkat menjadi penghulu bagi segala bulan. Sebab itu kita berdoa
kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa memberi keberkatannya, memberkati kehidupan kita di dalam bulan Sya'ban ini, dan Allah pertemukan dengan Ramadan. Wa balighna Ramadan, panjangkan umur kami dan pertemukan kami dengan Ramadan. Minggu depan insya-Allah hari Selasa, minggu depan umat Islam akan berpuasa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah mewajibkan ibadah solat di tahun yang kedua Hijrah. Setelah Allah mewajibkan ibadah puasa di tahun yang kedua Hijrah, ketika mana turunnya ayat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ianya juga telah difardukan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Semoga dengan kita melaksanakan ibadah puasa itu menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah di penghujung bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah, dan apabila Nabi, para sahabat melihat munculnya anak bulan Ramadan, maka mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada minggu depan hari Isnin tuan-tuan 29 Sya'ban, ahli falak akan melihat anak bulan. Dan sememangnya hari ini tuan-tuan, kita yakin dengan teknologi yang canggih, dengan kemahiran ahli-ahli falak kita tuan-tuan, dapat tengok anak bulan dan dijangka anak bulan akan kelihatan. Bermakna bulan Sya'ban ini hanya 29, maka pada petang tu akan tengok anak bulan nampak. Maka hari Selasa tuan-tuan 1 Ramadan, 1 Ramadan. Dan pada malam itu insya-Allah kita akan menghidupkan Ramadan, malam-malam Ramadan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahun ini alhamdulillah pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang membenarkan masjid-masjid, surau-surau untuk kita menunaikan solat tarawih, dibenarkan. Tahun lepas tuan-tuan, masjid-masjid, surau-surau ditutup dengan pandemik COVID-19. Kita tak boleh mengimarahkan, kita tak boleh nak solat tarawih di masjid-masjid, di surau-surau. Hanya 2-3 orang di kalangan jawatan kuasa masjid surau sahaja yang dibenarkan. Tapi tahun ini tuan-tuan, dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, semua masjid-masjid, surau-surau boleh dihidupkan, boleh insya-Allah kita menunaikan sama-sama solat tarawih di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Pun begitu, kita kena mengikut SOP yang ditetapkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membebaskan kita, mengamankan negara kita daripada COVID-19. Sebab kes tuan-tuan masih tinggi lagi. Tengok tuan-tuan, tak turun-turun. Masih 4 angka lagi. Dan kes COVID ni pun tuan-tuan dalam negara kita telah mencecah lebih daripada 350,000 kes tuan-tuan, dengan 1,000 lebih kes kematian. Ini yang kita tengok, dan kita yakin insya-Allah dengan doa kita lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak nanti, doa-doa kita mustajab, dimakbulkan oleh Allah di saat kita nak berbuka puasa. Itu di antara tempat mustajab doa, angkat tangan berdoa. Semoga Allah amankan kita daripada COVID-19 insya-Allah. Jadi kuliah kita pada malam ni mungkin kuliah terakhir. Bulan depan, bulan Ramadan, kita hentikan kuliah maghrib, dan insya-Allah kalau Allah panjangkan umur, maka selepas daripada Ramadan kita akan berjumpa dan kita akan sambung kuliah maghrib kita sebagaimana biasanya insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung daripada perbahasan kita dalam kitab Minhajul Abidin, membicarakan soal kita masuk tuan-tuan dalam perkara untuk kita menjaga panca indera, menjaga anggota-anggota tubuh badan kita. Masuk kita dah bahas bagaimana cara nak jaga mata kita, nak menjaga telinga kita tuan-tuan. Dan bulan lepas kita masuk sedikit tentang penjagaan perut. Perut ni pun tuan-tuan kita kena jaga. Sebab itu di sini saya sambung apa yang telah kita bincang pada bulan lepas tuan-tuan. Kita kena jaga. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia ni, kitab Minhaj, supaya nak pastikan ahli-ahli ibadah, orang-orang yang nak melaksanakan ibadah yang sedang berjalan untuk menuju keridhaan Allah, nak perbanyakkan bekalan-bekalan akhirat tuan-tuan,
nak menguatkan ibadah mereka, perbanyakkan amal-amal soleh mereka tuan-tuan. Maka di antara yang perlu kita jaga selain daripada mata, selain daripada telinga tuan-tuan, selain daripada lidah, antara yang kena jaga juga tuan-tuan adalah perut. Perut, tempat bila kita makan tuan-tuan, dia menyimpan khusus. Perut kena jaga. Sebab itu disebut di sini tuan-tuan sambungan, orang yang suka memakan makanan yang haram dan syubhah, dirinya akan terhalang dari melakukan kebaikan. Ini diberi ingatan. Orang-orang yang suka, dia makan makanan yang haram, ataupun dia makan makanan yang syubhah. Sebab tu kena jaga. Dalam Islam tuan-tuan, halal haram ni dia jelas, dia nyata. Yang tak jelas tuan-tuan, syubhah. Ada perkara-perkara syubhah, ada makanan, minuman syubhah. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, nyata. Yang haram itu juga jelas, nyata. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tetapi di antara halal dan haram itu ada syubhah. Sebab itu kita kena jaga. Maka orang yang suka memakan makanan yang haram ataupun makanan syubhah, dirinya akan terhalang dari melakukan kebaikan. Rasa lemah, tidak ada kekuatan untuk dia melaksanakan ibadah. Walaupun dalam keadaan dia kenyang, walaupun dalam keadaan tubuh dia sihat, tetapi tidak ada kekuatan. Dia akan rasa lemah. Jasad dia lemah, tak mampu untuk dia bangun melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika secara kebetulan dia dapat melaksanakannya, maka amalannya tetap ditolak. Dengan itu hasilnya hanyalah sia-sia. Kita dah sebut dah tuan-tuan, ada orang yang dia berdoa kepada Allah, disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya Rabb, dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Nabi SAW, bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa dia sedangkan pakaian dia haram, makanan dia haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah nak memakbulkan doa dia. Di saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia makan benda yang haram, pakai pun pakaian yang haram tuan-tuan. Maka inilah yang perlu diambil ingatan oleh kita semua untuk memastikan agar diberi kekuatan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nak makan tuan-tuan, pastikan makanan kita itu halal, daripada sumber yang halal. Makanan itu pula halal. Kalau rasa ragu-ragu, syubhah tuan-tuan, tinggalkan. Orang dulu, golongan ataupun ahli-ahli, ulama dahulu tuan-tuan, warak, sangat menjaga bab makanan. Kita hari ini tuan-tuan tak berapa nak ambil peduli sangat. Tapi itulah, nak bagi tubuh kita mampu, bersemangat untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jaga makan. Nak pastikan supaya amalan kita juga diterima oleh Allah. Amalan kita diberi, diganjari dengan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap hal ataupun soal halal haram ni tuan-tuan, kita kena ambil ingat. Karena kalau mampu sekalipun, disebut di sini, kalau kita boleh melaksanakan, kita boleh beramal pun, takut amalan kita tetap ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penat, sia-sia sahaja. Kita berpenat lelah, tapi amalan itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa asy-syahr, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai orang yang beribadah pada malam hari tetapi tidak mendapat apa-apa selain daripada penat, selain daripada letih. Berapa ramai ahli-ahli ibadah yang disebut dengan abid, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjaga di tengah malam, sepertiga malam, pukul 3, pukul 4 bangun, beribadah kepada Allah. Tapi kata Nabi, berapa ramai orang-orang yang berqiyamul lail, dia tidak mendapat apa-apa daripada qiyam dia, melainkan penat, melainkan letih, tetapi amalan itu ditolak, tak diterima oleh Allah. Dan berapa ramai di kalangan orang-orang yang berpuasa, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa ramai kata Nabi di kalangan orang-orang yang berpuasa,
tidak mendapat apa-apa daripada ibadah puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Illal ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga. Sebab tu kita nak sambut Ramadan 6 hari lagi tuan-tuan, insya-Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Maka tuan-tuan, kita nak melaksanakan ibadah puasa, nak melaksanakan perintah Allah ni, kita pastikan insya-Allah ibadah puasa kita benar-benar diterima oleh Allah. Kita cuba angkat sebagaimana Imam Ghazali sebut juga tuan-tuan dalam bab puasa. Ada peringkat-peringkat, ada tahap. Puasa ni tuan-tuan, ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa yang lebih khusus lagi, khususul khusus. Ada puasa yang lebih istimewa. Puasa umum ni puasa kebanyakan orang awam, puasa orang-orang yang jahil, yang dia hanya sekadar tuan-tuan tahan diri dia, tak makan, tak minum di siang hari bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ni puasa umum yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Yang kadang-kadang puasa itu tuan-tuan dia tidak mendapat pahala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia hanya tahan diri dia je, tak makan, tak minum. Kala itu. Tapi panca indera ataupun anggota-anggota tubuh badan yang lain tuan-tuan tak berpuasa, tak jaga. Mata dia masih melihat kepada perkara-perkara yang haram, telinga dia juga tuan-tuan. Lidah dia pun serupa tuan-tuan, mengumpat, mengadu domba dalam bulan Ramadan, memfitnah dan seumpamanya. Sedangkan kalau puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala tuan-tuan, bukan sekadar lahiriah, bukan sekadar jasad badan kita. Puasa tahan diri, tak makan dan tak minum, bahkan seluruh anggota tubuh badan kita juga berpuasa. Mata kita dalam bulan Ramadan, banyakkan mata itu melihat kepada ayat-ayat Allah. Tengok Al-Quran. Lidah gunakan untuk kita banyak menyebut nama Allah dan juga membaca kalam Allah. Membaca Al-Quran. Manfaatkan Ramadan. Sebab Ramadan ni tuan-tuan, bulan yang sangat istimewa. Kita dah sebut dah tuan-tuan. Kita semua tahu dah kelebihan-kelebihan. Ustaz-ustaz duk main buat tazkirah tuan-tuan, cerita. Digandakan ke semua amalan dalam bulan Ramadan. Amalan fardu tuan-tuan, dia digandakan. Buat amalan sunat dalam bulan Ramadan, seumpama kita buat amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Tak dapat keistimewaan ini melainkan Ramadan. Sebab tu para sahabat sangat gembira, bahkan Nabi memberi motivasi, memberi rangsangan kepada para sahabat ketika hampirnya Ramadan. Dekat-dekat nak masuk ibadah, dekat-dekat nak masuk bulan puasa, Nabi bagi semangat pada para sahabat. Nabi panggil para sahabat dan Nabi kata, qad ja'akum syahrun mubarakun. Wahai sahabat, akan datang pada kamu satu bulan yang penuh dengan berkat. Berkat yang penuh dengan keberkatan Allah. Berkat ni tuan-tuan benda kita tak nampak. Tapi kita berpegang, kita yakin berdasarkan apa yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga minta kepada Allah, Allah memberkati kehidupan kita. Allah memberkati keluarga kita. Allah memberi keberkatan pada makanan yang kita nak makan. Allahumma barik lana fima razaqtana, minta keberkatan. Allah memberkati kerja buat kita, berkat. Dan kita minta pada Allah setiap kali kita solat, setiap kali kita membaca tasyahud ataupun tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita sebut al-mubarakah. Sesungguhnya segala ucapan tahiyyah, segala keberkatan, segala salawat, salam, segala kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia adalah milik Allah. Maka bila berkat ni milik Allah Taala tuan-tuan, sebab itu disebut oleh ulama, bila berkat ni milik Allah, Allah boleh turun, Allah beri keberkatan dia kepada sesiapa yang Allah kenaki. Kita kena cari. Dan kita kena berusaha untuk mendapat keberkatan Allah. Antara orang yang Allah beri keberkatan, orang tu diberkati, kehidupannya diberkati. Antara orang yang mendapat keberkatan Allah adalah para anbiya.
para nabi-nabi, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah manusia-manusia yang mendapat, yang diberi keberkatan Allah. Para awliya, wali-wali Allah, orang yang senantiasa hampir kepada Allah dengan ibadah mereka. Wali-wali Allah ni orang yang dapat keberkatan. Dengan sebab itu kata dengan ulama, kalau kita nak berkat, kita kena ikut Nabi. Ikut Nabi. Jangan benci. Jangan tinggalkan sunnah Nabi. Jangan kita abaikan apa yang Nabi suruh. Buat apa yang Nabi lakukan. Apa yang Nabi buat, tuan-tuan, kita ikut sunnah dia. Maka insya-Allah kita akan dapat keberkatan Allah bila kita mengikut sunnah orang-orang yang telah diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sunnah-sunnah Nabi, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, banyak. Antaranya bila kita berpuasa, tuan-tuan, mesti segerakan berbuka. Nabi suruh. Nabi segerakan berbuka. Yakin masuk waktu maghrib setelah terbenamnya matahari. Kita yakin. Maka tuan-tuan, terus kita berbuka puasa, bersegera berbuka puasa. Kita ikut sunnah, berkat. Kemudian kita bersahur. Sebelum nak puasa, tuan-tuan, hari Isnin minggu depan, hari Isnin nak main ni, tuan-tuan, 29 Syaban, nampak anak bulan. Hari Selasa minggu depan, tuan-tuan, kita nak berpuasa. Malam tu, Isnin malam Selasa kita tidur. Bangun pukul 4 pagi ke pukul 5 pagi untuk kita makan sahur. Makanlah walaupun hanya sebiji buah kurma, walaupun hanya segelas air, kita minum, kita makan, ambil berkat. Sebab Nabi kata apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah oleh sekalian kamu, kerana dengan sahur itu ada berkat. Kita tak nampak berkat ni apa, tapi dia milik Allah. Andai kata kita dapat berkat, walaupun kita makan sikit, tuan-tuan, tapi dengan keberkatan makanan kita makan, walaupun sikit, sedikit kurma ni, tuan-tuan, insya-Allah makanan itu dia boleh menguatkan jasad kita untuk kita melaksanakan perintah Allah. Boleh melaksanakan, boleh memberi kekuatan kepada jasad dalam kita nak melaksanakan perintah Allah, kita berpuasa. Maka tuan-tuan, bersahur ni sunnah. Pastikan setiap hari insya-Allah azam bersahur, bersegera berbuka. Dan banyak lagi, tuan-tuan, sunnah-sunnah yang ditunjuk, bahkan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata nak berkat, ikutlah. Ikut sunnah, ikut golongan yang telah mendapat keberkatan Allah, yang di antara golongan itu para anbiya dan juga para awliya. Bila berkat ni milik Allah, katakan ulama juga, maka Allah boleh turun, Allah boleh beri keberkatan dia pada mana-mana tempat yang Allah kehendaki. Allah boleh turunkan keberkatan dia pada mana-mana bumi yang Allah kehendaki. Maka ulama kata, di antara tempat yang confirm, di antara tempat yang pasti ada keberkatan Allah adalah rumah-rumah Allah. Masjid, rumah-rumah Allah. Maka orang yang nak keberkatan Allah, jangan pisahkan diri dia daripada rumah Allah. Orang yang nak keberkatan Allah, jangan pisahkan diri dia, jangan jauhkan diri dia daripada masjid, daripada surau. Kerana masjid, surau itu adalah tempat yang sememangnya ada keberkatan Allah. Ada keberkatan Allah. Kita kena senantiasa memakmurkan. Kita kena senantiasa mengimarahkan rumah-rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Maka insya-Allah, kalau kita ni, tuan-tuan, senantiasa hati kita terikat pada masjid, pada surau, insya-Allah, tuan-tuan, kita akan diberi keberkatan Allah. Hidup kita diberkati. Umur kita diberkati. Umur kita diberkati oleh Allah. Umur panjang, Allah panjangkan umur, tapi tuan-tuan, umur itu ada manfaatnya untuk akhirat. Ada manfaatnya untuk akhirat. Tapi kalau kehidupan kita tak diberkati, tuan-tuan, panjang umur pun, tapi tuan-tuan, walaupun dia panjang umur, walaupun Allah panjangkan umur, hidup sampai 100 tahun, sampai 200 tahun, tuan-tuan, tetapi tak mampu
Dengan Allah Ta'ala beri peluang dia hidup tu, dia tak buat amal-amal soleh. Dia persia-siakan kehidupan dia. Tak beramal. Sehingga apabila dia meninggal, tuan-tuan, walaupun umur dia panjang, tapi ketika mana diperlihatkan amalan, tuan-tuan, terlalu sedikit amal-amal soleh yang dia buat. Terlalu sedikit. Bahkan dosa yang banyak. Sehingga ketika mana ditimbang amal soleh tu, tuan-tuan, timbangan amal soleh tu ringan. Yang beratnya, tuan-tuan, yang beratnya adalah dosa. Amal soleh ringan. Tak di dalam mizan neraca Allah, timbangan Allah ringan, terangkat naik ke atas. Hak berat, dosa. Allah kata, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan dia pada hari akhirat kelak, di saat amal itu ditimbang, ringan timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, maka adalah tempat tinggal dia dalam neraka hawiyah wal a'yadzubillah. Fa ummuhu ay fa ma'wahu, tempat tinggal dia kata Allah dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah adalah neraka yang Allah Taala azab. Allah seksa orang-orang yang Allah beri peluang hidup, tapi tuan-tuan dia tak beramal dengan amal yang soleh. Tapi dia melakukan dosa dan maksiat atas muka bumi Allah. Sehingga Allah Ta'ala azab dia dalam neraka hawiyah. Tapi kalau hidup tu berkat, mungkin umur dia muda lagi, tuan-tuan. Mungkin umur dia muda. Tapi masa hidup tu, tuan-tuan, walaupun umur dia muda, tapi dia manfaatkan untuk dia buat kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, untuk dia beramal. Sehingga dia mati, tuan-tuan, orang ingat kebaikan-kebaikan yang dia buat. Jenis ringan, kita kata apa, ringan tulang, suka tolong orang, bantu orang. Minggu lepas, tuan-tuan, ada seorang sahabat saya, duduk di Kuala Muda Penaga, meninggal. Nama dia Yus Zaidi, meninggal. Umur muda lagi, tak sampai 40 tahun. Meninggal. Meninggal itu pun, tuan-tuan, pada malam. Dia aksiden pada malam kemalangan tu. Selepas solat isyak, tuan-tuan, dia baru keluar daripada masjid. Lepas selesai kuliah, pergi ke masjid dengan kuliah maghrib macam kita, tuan-tuan. Lepas tu sembahyang isyak. Lepas isyak, tuan-tuan, nak balik rumah dia. Sehingga start di kedai sahabat kita juga, duduk meniaga burger, tuan-tuan, beli untuk anak saudara dia, tuan-tuan. Sembang-sembang. Selesai, tuan-tuan, bawa balik makanan ni, tak sempat sampai di rumah, di tengah jalan tu aksiden, meninggal. Sedih saya, tuan-tuan, sebab dia banyak membantu saya di Kuala Muda. Dia kemalangan, tuan-tuan, Sabtu malam Ahad. Hari Jumaat, 2 minggu lepas lah, hari Jumaat bila saya turun dalam program ziarah saya, kita jumpa ziarah 2-3 buah rumah orang sakit di sekitar Kuala Muda Penaga, tuan-tuan. Dia yang bawa sahabat ni, dia yang menemani saya, mengiringi saya pergi ziarah orang sakit, tengok orang hak lumpuh, tengok ada seorang pakcik, tuan-tuan, kanser usus, operate, tuan-tuan. Tak sedar dah duduk dalam rumah atas katil, tuan-tuan, anak duduk jaga, duduk tukar pampers bagi minum, tuan-tuan, pakai tiup, tak sedar dah. Tengok terlalu uzur. Saya kata ni, minta Allah permudahkanlah. Kalau orang nak ambil pun ambil dengan cara yang baik. Sembang dengan sahabat ni. Tengok-tengok, tuan-tuan, hari Jumaat petang pergi ziarah, hari Sabtu malam, tuan-tuan, sahabat ni yang aksiden. Pagi Ahad, aksidennya malam, Sabtu malam Ahad, ambulans mengambil di tempat kemalangan tu, bawa pergi ke hospital Kepala Batas. Pagi Ahad, daripada Kepala Batas, hantar pergi ke General Hospital, Penang, GH, sebab pendarahan kepala, tuan-tuan. Hari Ahad, hari Isnin, tuan-tuan, tak sedap lagi, hari Isnin, hari Selasa, pagi Rabu, meninggal. Petang tu ketika mana kita nak solat, nak menunaikan solat jenazah. Jenazah dia ni, tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat semua. Semua bukan hadir, daripada jauh dekat, tuan-tuan. Yang duduk di Al-Ustaz pun, tu ramai, tuan-tuan. Penuh masjid Kuala Muda, Masjid Al-Hidayah Kuala Muda Penaga, tuan-tuan, meraihkan sahabat ni. Maknanya Allah dorong, Allah gerakkan hati orang lain, tuan-tuan, datang. Oleh kerana apa? Masa dia hidup, walaupun dia muda, tuan-tuan, manfaatkan masa dia hidup tu, tuan-tuan, untuk dia beramal, berkebajikan, tolong orang. Program-program kebajikan ni semua dia turun, bantu, tuan-tuan. Maka orang ingat ada keberkatan dalam kehidupan dia. Itu yang kita nak. Maka disebut, ulama kata, kalau nak berkat, antara tempat yang Allah turun keberkatan dia, masjid-masjid, surau-surau.
Ada bumi yang Allah beri keberkatan. Bumi Al-Quds. Bumi yang diberi keberkatan oleh Allah. Allazi barakna haulahu, yang Allah beri keberkatan. Bumi Al-Quds, yang di situ adanya Masjidil Aqsa, yang menjadi kiblat umat Islam yang pertama. Masjidil Aqsa. Bulan Sya'ban ni tuan-tuan, tahun yang kedua hijrah, antara peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Sya'ban tahun yang kedua hijrah adalah perintah Allah supaya dipalingkan arah kiblat. Dipalingkan arah kiblat. Bermakna selepas Nabi menerima kefarduan solat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian, selepas Nabi terima tuan-tuan, maka Nabi solat pada tahun yang ke-10 tu, masuk tahun yang ke-11, tahun yang ke-12, tahun yang ke-13 kenabian. 3 tahun di Mekah. Hijrah ke Madinah tahun yang pertama. Hijrah juga tuan-tuan. Nabi dan para sahabat solat, hadapkan wajah mereka ke arah Masjidil Aqsa. Itu kiblat umat Islam yang pertama. Yang hari ini tuan-tuan berada dalam genggaman orang Yahudi. Yang wajib kita kena tebus, ambil semula. Mesti menjadi kewajipan para umat Islam untuk membebaskan Palestin. Itu kiblat umat Islam yang pertama. Sehinggalah tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala perintah palingkan arah kiblat, Allah suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, paling dan ubah wajah kamu, hadapkan ketika mana kamu salat ke arah Masjidil Haram, Kaabah al-Musyarrafah yang terletak di dalam Masjidil Haram di bumi Makkah al-Mukarramah. Maka Kaabah adalah merupakan kiblat umat Islam yang kedua. Ini juga tempat yang Allah beri keberkatan. Bumi Makkah, bumi Madinah, tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, bumi Al-Quds adalah tempat-tempat bumi yang Allah Ta'ala beri keberkatan. Dan ada masa-masa yang ada keberkatan Allah, tuan-tuan. Bagaimana saya sebut tadi, ulama kata ada orang-orang yang dapat berkat. Nak dapat keberkatan Allah, ikut orang-orang ni. Para anbiya, para awliya. Ada tempat-tempat, ada bumi yang Allah beri keberkatan. Dan ada masa, tuan-tuan, yang disebut dengan masa yang diberkati Allah. Pada masa tu ada keberkatan Allah. Antaranya, tuan-tuan, termasuklah masa di saat kita nak berbuka puasa. Itu tempat-tempat mustajab. Masa yang sangat mustajab. Yang digalakkan supaya kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaikan doa. Masa di antara azan dengan khutbah. Masa hari Jumaat, tuan-tuan. Antara azan dengan khutbah, perbanyakkan doa kepada Allah. Bahkan sebelum sebelum terbenamnya matahari, petang Jumaat, ada masa-masa yang Allah beri keberkatan, ada berkat. Maka kita mengambil masa-masa itu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk kita berdoa, semoga doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena ingat. Maka dengan sebab itu disebut, kena jaga tuan-tuan, disebut tadi dalam hadis yang saya baca, berapa ramai, berapa banyak orang yang beribadah pada malam, tak dapat apa-apa daripada ibadah dia melainkan mengantuk ataupun letih, penat. Dan berapa ramai yang berpuasa, tak dapat apa-apa daripada ibadah puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Dengan sebab itu, Ramadan kali ini kita cuba buat yang terbaik, insya-Allah. Pastikan ibadah puasa kita diterima dan amal-amal kita di waktu malam ketika mana kita menghidupkan malam-malam Ramadan itu juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, la yuqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Nak menguatkan lagi hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan. Ataupun kata-kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang bila kita beramal, amal kita itu juga tak akan diterima kalau kita makan ataupun kalau apa yang ada dalam tubuh kita itu daripada sumber yang haram. Maka kata dengan Ibn Abbas di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, la yuqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Allah tidak akan menerima sembahyang seseorang yang dalam perutnya penuh dengan makanan haram. Dalam perut dia, tuan-tuan, penuh dengan makanan haram.
Adapun memakan makanan yang halal secara berlebihan pula merupakan penyakit bagi ahli ibadah dan bala bagi ahli ijtihad. Adapun tuan-tuan makan banyak. Makan tu makanan yang halal. Tapi makan banyak. Lebih daripada had yang sepatutnya. Lebih daripada had yang sepatutnya. Makan tuan-tuan. Sepinggan, tambah lagi 2 pinggan, 3 pinggan. Makanan tu makan halal. Ayam pun ayam sembelih tuan-tuan. Bukan ayam golek tengah jalan. Ayam sembelih. Makan halal. Duit yang kita beli pun daripada sumber yang halal. Duit kita sendiri, bukan duit curi. Bukan duit pecah tabung masjid. Bukan duit pecah tabung surau tuan-tuan. Duit kita sendiri. Tapi makanan halal pun kita nak makan tuan-tuan, dia ada limit dia, ada had dia. Jangan lebih-lebih. Ini dikatakan syahwah. Syahwah ni yang kita kena jaga. Antara pintu ke arah neraka ni tuan-tuan, adalah pintu syahwah. Keinginan. Makan, ada syahwah pada makanan. Nafsu. Syahwah tuan-tuan. Maka kena jaga. Sebab itu disebut adapun memakan makanan yang halal secara berlebihan. Berlebihan. Merupakan penyakit bagi ahli ibadah. Dia akan menjadi penyakit bagi ahli ibadah. Tak laratlah tuan-tuan. Kita ni nak buka puasa. Minggu depan tuan-tuan puasa. Tambah hari yang pertama. Bagi yang tak biasa berpuasa ni tuan-tuan, setahun dah tinggal. Dia puasa, seingat dia Ramadan terlepas. Lepas tu tak puasa dah. Puasa tu pun sebab wajib. Sunat dah, orang puasa sunat 6 Syawal, dia tak puasa. Orang puasa hari Isnin Khamis tak puasa. Orang puasa hari ke-9, hari ke-10 bulan Muharram tak puasa. Duk macam tu tuan-tuan, makan-makan, sedap-sedap tuan-tuan, nak jumpa Ramadan dah. Puasa oleh kerana wajib tuan-tuan, hari pertama tu dia. Ayat tebu 1 jam tak cukup. Tuan-tuan. Ayat tebu 1 jam. Dengan makan tuan-tuan, habis semua. Tambah tahun ni pula, bazar Ramadan dibenarkan beroperasi. Tu dia tuan-tuan. Kalau tahun lepas, kita puasa di rumah, bazar Ramadan tak ada tuan-tuan. Hak mana bini buat cucuk pisang tu ialah kita makan. Kali ni tuan-tuan, bazar Ramadan buka, siap. Dia pergi cari tuan-tuan nak makan tu, semua dia tengok depan dia, semua teringin. Tengok apa dia martabak, teringin. Tengok laksa, teringin. Tengok bihun sup, teringin. Semua teringin. Habis beli tuan-tuan. Makan tuan-tuan, kalau terlampau, berlebihan tuan-tuan, menyebabkan tubuh kita lemah. Lepas makan tuan-tuan, sandak dekat apa? Dekat tiang tu, nak boleh bangun sembahyang maghrib tuan-tuan, ambil masa. Ni tazkirah ni ada masjid yang kata ustaz tak boleh tazkirah pula dah sebelum tarawih. Selepas tarawih kita tak boleh pula dah. Tu ada masjid telefon, ustaz kita buat tazkirah Ramadan 20 minit sebelum masuk isyak. Dia kata 20 minit sebelum masuk isyak. Maknanya lepas maghrib lah. Lepas maghrib time tu kita buka puasa. Kalau buka puasa di rumah. Lepas tu nak sembahyang, nak pi tuan-tuan, pakai tak pi dah. Pakai tak pi. Ada buat sebelum pada isyak 20 minit, ada buat lepas asar, tazkirah juga kan, lepas asar. Masjid Seberang Jaya telefon, ustaz kita buat lepas asar, orang balik kerja semua ramai, depa singgah sembahyang tazkirah. Masjid tuan-tuan buat lepas zuhur. Masjid ni lepas zuhur. Tuan-tuan, siapa telefon saya lepas zuhur. Jangan tazkirah pukul 12 cukup tuan-tuan, tak ada orang. Yang penting maknanya kita kena jaga makanan. Sebab itu walaupun halal tapi jangan berlebihan. Sebab apa? Kalau berlebihan tuan-tuan, dia menjadi penyakit bagi ahli ibadah. Jadi satu penyakit bagi ahli ibadah dan bala bagi ulama-ulama mujtahid. Kalau dia makan banyak ni tuan-tuan, bala. Kadang-kadang dia tak mampu untuk mengarang kitab ke apa tuan-tuan, untuk dia berijtihad. Tak boleh. Kerja nak tidur tuan-tuan, menguap-menguap, pak makan banyak, dah kali terlena. Jangan kata lain, masa sembahyang Jumaat tuan-tuan, cuba makan sebelum Jumaat tu. Masuk masjid tuan-tuan, Tok Khatib baru alhamdulillah, dia lena lah tuan-tuan. Lena lah. Sebab apa? Sebab kalau kita makan berlebihan tuan-tuan, dia menjadi satu penyakit kepada ahli ibadah. Baik, kita berhenti situ. Oleh kerana waktu insya masuk SOP kuliah maghrib, masa tempoh PKPP tuan-tuan, PKPB kita hinggalah waktu insya. Jadi tadinya kita dah dengar, insya dah masuk. Kita berhenti, kesimpulannya dalam bab makan berlebihan ini
terdapat 10 gejala utama. Ada 10 gejala yang akan kita bahas insya-Allah dalam kuliah yang akan datang selepas daripada Ramadan Al-Mubarak insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ambil peluang pada malam ini insya-Allah 6 hari lagi nak sambut Ramadan. Maka saya mengucapkan pada tuan-tuan semua insya-Allah selamat menyambut Ramadan dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Juga selamat untuk sama-sama kita menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kita kepada Allah, dan juga selamat berhari raya Aidilfitri selepas kita menyempurnakan sebulan berpuasa dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rabbana zidna 'ilma. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.